kita pergi naik Asia ke naik mas ya? Apa barang? Setengah dengan aku stay naik mah boh. Naik mas. Kiranya kita murah lah dapat naik mas Narata Iyalah. balik. Lepas tu kita stay orang lain semua AK kita apa? MH kan kitanya. Semua pelan-pelan Itulah betul. tiket tu pada siapa? Tiket. Pada aku lah. Lagi satu nak tanya pasal lajet. Ya Allah, lajet. Ustaz beli macam mana kalau emas ni luggage dia berapa kilo 20 kilo. Ada nak bawa apa? Nak bawa rumah ke apa? Tak adalah. Woi, aku pengurus banyak. Aku nak sumbat. Aku nak bawa bola, nak bawa bib, bawa first aid. Masing-masing mestilah diorang nak penuhkan barang diorang. Sebab pengalaman tak apa. sebelum Kita ni. pergi lamsam, kita boleh kumpul. Aku risau yang balik. Boleh kumpul tak? Kita ada 840 kilo. Wow, tu lelaki selalunya tak bawa banyak barang. So perempuan boleh tumpang korang punya luggage ya. Okay. Tak apa, tak kisah. Yang penting orang tu kata tak lebih lah. Kita pergi kumpulan tak masalah. Ada nak print berapa lah? Bagi kat aku WhatsApp ni. Aku nak print. Aku tak tengok apa-apa ni. Tak ada lagi lah setakat ni. Nak cari korang punya. Kali ni aku post kan? Turn aku post kan? Yes. Rijal lah pula. Rijal lah. Sekejap buka. Tengok aku kat sekolah lagi. Stay away. Aku dah balik jabatan ni. Isyak ni. Terus. Sampai Isyak bang. Sekejap. Luggage berapa? 20 kilo? Seorang 20 kilo. Kita ada 42 orang. 20 selip. Kalau Asia pergi belas-belas. Balik pun belas-belas juga. Lepas tu yang takut balik 5 kilo. Kabin, dalam kabin berapa kilo lupa kabin atas. Saiz ya? Saiz tak lebih 7 kan? Kalau Asia tak lebih 7. Lepas tu saiz pun kalau dia tak berat pun tak boleh besar sangat macam beg Thailand besar tu. Bawah tak ada masalah. Yang penting timbangan je. Dia bukan kira kau nak saiz macam mana pun. Tak atas. Kabin. Atas 7 kilo beg tu lah. Beg tarik tu lah yang boleh. Yang dia boleh kan biasa. Beg tarik pun ada sukatan dia Ustaz. Ada saiz dia. Ambil saiz paling kecil je. Itulah benda tu lah. Sebab nanti kalau itulah lelaki selalu pergi tak banyak kan. Tak, masalahnya sekarang ni aku nak mengangkut barang-barang tu lah. Barang-barang tim tu yang banyak. Aku akan bawa benda yang benda paling ringan, paling kecil. Okay, dah start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua siapa belum ada? 1, 2, 3, 4. Okay, semua dah ada ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan mari kita dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Alamak, seorang lagi call nantilah. Okay, baiklah. Pada malam ini kita akan teruskan PLC Siri 4 2MKT Bimbingan Penulisan Kajian Tindakan Guru-Guru SK Putrajaya PLC 51. Kita akan buat riasal sehari sebelum final pembentangan di IPIS lah. Okay, baiklah. Tanpa membuang masa, saya share slide yang untuk Ustaz punya dulu. Mana tajuk Ustaz punya ni? Okay. Ustaz nampak tak? Nampak. Okay Ustaz, baca je Ustaz. Malam ni baca je. Nanti lepas ni Ustaz boleh bentang ni je kan? Sekejap saya tengok Ustaz. Okay Ustaz, baca daripada tajuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan ataupun tajuk pembentangan kita pada malam ini adalah tentang meningkatkan kemahiran membaca 9 perkataan bahasa Arab terhadap seorang murid kelas 4 Sepaya menggunakan aplikasi YouTube. Kena sebutkan nama kita tu? Tak payah kan? Sebutlah. Sebut. Ditulis. Bukan ditulis, dibaca sebenarnya. Ditulis orang lain kan.
Tapi masa bentang betul-betul kena sebut ditulis kan. Yalah. Ditulis oleh saya dan rakan bentang saya Muhammad Hakimi bin Ali dan sahabat saya, rakan saya Wan Nur Hidayah binti Wan Semarang. Kami daripada Sekolah Kebangsaan Putera Pasir 51. Untuk permulaan kita pergi pada abstrak. Untuk makluman semua, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Dan tidak semua murid mampu menuturkan bahasa Al-Quran dengan baik dan betul. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan video bagi membantu murid membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati. Serta menarik minat satu orang murid kelas Paksapaya mempelajari bahasa Arab. Dan bagi mengatasi masalah ini, saya telah menggunakan aplikasi YouTube. Data diperolehi melalui pemerhatian, temu buah dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan aplikasi YouTube yang berjaya membantu murid membaca 9 perkataan dalam tajuk Baiti Jannati. Di masa akan datang, guru akan menggunakan link aplikasi YouTube yang lain pula bagi membantu murid yang lain menghadapi masalah yang sama. Kata kunci aplikasi YouTube Baiti Jannati, video bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Saya pengenalan dan refleksi pengajaran yang lalu, saya merupakan guru jakau bahasa Arab yang memiliki pengalaman mengajar bahasa Arab selama 14 tahun. Terdapat seorang murid saya yang sangat aktif bercakap serta tidak boleh duduk diam. Beliau juga amat suka bertanya banyak soalan kepada saya, terutama sekali setiap kali sesi pembelajaran. Berdasarkan refleksi pengajaran yang lalu, masalah pengajaran guru ada sukar untuk menyediakan bahan bantu mengajar, iaitu BBM, yang menarik atas faktor tidak cukup masa untuk menghasilkan BBM setiap kali PDPC. Dan selain itu, bahasa Arab merupakan bahasa asing yang agak sukar dipahami, bukan sahaja terhadap murid tapi juga orang dewasa. Berdasarkan pengumpulan data awal, murid dapat tidak fokus masa PDPC guru. Selain itu, murid gemar bermain semasa PDPC guru dan didapati juga lembaran kerja murid selalu tak siap. Seterusnya, murid yang kabur dan tidak faham isi pengajaran guru tidak mampu menyebut kembali isi pelajaran ini. Selain itu, berdasarkan semakan buku aktiviti dan buku tulis murid, dapati murid membuat latihan tapi latihan tersebut tidak siap sepenuhnya. Pengumpulan data awal, kami telah membuat analisis. Analisis telah dibuat untuk kesemua tinjauan masalah supaya data yang diperolehi sahih dan data awal yang dikutip berdasarkan pemetaan awal dan sesi membual. Analisis pertama, analisis pemetaan awal. Semasa kelas bahasa Arab, dapati murid tidak fokus, banyak bermain serta tugasan tidak disiapkan. Yang kedua, analisis tembual. Berdasarkan tembual, dapati murid tidak dapat menyebut 9 kalimah bahasa Arab. Kelihatan kabur dengan isi pelajaran serta kurang faham tentang kalimah yang hendak dipelajari pada hari tersebut. Yang ketiga, analisis dokumen. Berdasarkan analisis dokumen, dapati hasil kerja murid dalam buku aktiviti dan buku tulis tidak silap. Fokus kajian berfokus mata pelajaran bahasa Arab, buku tahun 4, tajuk Baiti Jannati, agar murid dapat membaca 9 perkataan bahasa Arab dalam tajuk Baiti Jannati. Objektif kajian ini dijalankan berdasarkan objektif berikut. Yang pertama, murid boleh membaca 9 perkataan bahasa Arab dalam tajuk Baiti Jannati. Yang kedua, yang B, dapat meningkatkan minat murid terhadap subjek bahasa Arab. Soalan kajian. Kajian yang dijalankan ini akan menjawab persoalan kajian yang berikut. Bagaimanakah penggunaan aplikasi YouTube membantu meningkatkan kemahiran murid membaca 9 perkataan bahasa Arab dalam tajuk Baiti Jannati? Peserta kajian terdiri pada seorang murid lelaki dari kelas Paksapaya, SK Putrajaya Pasir 51. Dan tindakan yang dijalankan, saya menggunakan kod model Kemis and McTaggart 1988 sebagai asas kerangka konseptual kajian untuk menjalankan pendidikan ini. Model ini dipilih kerana menurut Khairuddin Ibrahim Zaridah 2016, model ini merupakan model pendidikan tindakan yang popular dalam kalangan pengamalan pendidikan dan guru di Malaysia kerana ia mudah dipahami dan dikendalikan. Selain itu, pada pendapat saya, model ini amat sistematik dan terperinci. Action Research Cycle merupakan asas pada model ini. Terdapat 4 elemen utama yang terdapat dalam model ini, iaitu tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan serta memerhati. Rajah pertama, model penyidikan Kemis McTaggart. Kemudian jadual pelaksanaan tindakan, murid mendengar lagu video link YouTube, kemahiran mendengar, maharat istimak. Yang kedua, murid menyebut kalimah, kemahiran menyebut, mengajuk berdasarkan lagu YouTube yang dimainkan, maharat kalam. Yang ketiga, murid membaca perkataan yang terpapar di YouTube, kemahiran membaca, maharat qiraah. Yang keempat, murid mendapat token ujian daripada guru. Yang B, kejap, buka kipas panas.
panas. Okey, kemudian menggunakan aplikasi YouTube. Langkah pertama, murid mendengar lagu video di YouTube, kemahiran mendengar maharat istimak. Guru mainkan lagu YouTube Baiti Jannati yang mengandungi 9 gambar berkaitan tajuk Baiti Jannati berdasarkan YouTube seperti yang tertera. Sebanyak 3 kali YouTube tersebut dimainkan oleh guru. Pada langkah pertama, murid sekadar mendengar suara nyanyian kalimah tanpa melihat kalimah. Murid diminta mendengar nyanyian YouTube dengan teliti dan sepenuh perhatian. Langkah kedua, murid menyebut dan mengajuk berdasarkan lagu YouTube yang dimainkan. Murid diminta menyebut sambil menyanyikan lagu yang dimainkan oleh guru. Langkah 3, murid membaca perkataan yang terpapar di YouTube. Kemahiran membaca maharat qiraah. Murid membaca 9 kalimah yang ditayangkan oleh guru di YouTube. Langkah 4, murid mendapat token pujian daripada guru. Guru memberikan pujian apabila murid berjaya membaca 9 kalimah dengan betul dan lancar. Ini antara apa 9 kalimah tu lah. orang kata screenshot yang kita dapat ambil daripada Baiti Jannati. Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Ya, tu mahal tu. Kena nyanyi sikit. Demo. Demo kena ada, gaya kena ada. Penting. Belum tunjuk gaya kali kan. Okay, dapatan. Okay, start. Okey, dapatan. Daripada dapatan ini, YouTube dapat membantu membaca 9 kalimah bahasa Arab dalam tajuk Baiti Jannati. Refleksi kajian ini menunjukkan video YouTube dapat membantu murid membaca 9 kalimah bahasa Arab. Selain itu, implikasi terhadap murid adalah minat terhadap subjek bahasa Arab meningkat. Murid menjadi contoh ikutan terbaik bagi murid lain. Selain itu, implikasi terhadap amalan kendiri adalah dapat membantu melancarkan PDBC. Guru tidak perlu membawa BBM yang berat. Sekadar perlu sediakan link YouTube online saja. Implikasi terhadap kurikulum pula adalah murid tidak bosan. Para video menarik membantu menjayakan kurikulum bahasa Arab secara tidak langsung. Cadangan tindakan susulan secara keseluruhannya, murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan berkesan semasa pelaksanaan aktiviti dijalankan. Cadangan untuk peringkat seterusnya ialah saya ingin mencuba menggunakan link YouTube orang lain pula bagi membantu murid yang tidak dapat membaca 9 kalimah bahasa Arab dalam tajuk Baiti Jannati di masa akan datang insya-Allah. Rujukan Kementerian Pendidikan Malaysia 2020, buku teks bahasa Arab tahun 4, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian link YouTube, kemudian Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah Cawangan Putrajaya Pekdis. Komplikasi Jurnal Kajian Tindakan Peringkat Wilayah Persatuan Putrajaya 2021. Putrajaya dah. Okey. Nasi Arab lah ni. Okay. Siap, okey. Tahniah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hakimi. Ustaz, betul tu, jimik nyanyi tu kena ada, itulah dia punya wow factor dia Ustaz. Nampak, baru betul kita je kan. Apa dah lagu tu? Oh, okey, boleh lah. Sambil tunjuk yang screenshot tu, Ustaz nyanyilah sikit demo esok. Baik. Okey, tahniah Ustaz Hakimi. Oh, okey. Yang kedua, Kausar. Baby dah menangis ya. Okey. Sekejap, saya buka Kausar punya pula. Kausar, gudi anak ke? Dah. Dulu sekali saya muka Zukri tengok. Mak nak main. Mana tengok muka Zukri sikit. Kakak baby juga. Okey, nampak tak? Okey. Mantap. Ini peringkat bahasa antarabangsa mah. Power. Hang kena cakap Arab sikit, Arab begitu. Kau sah, kau dimang. Aku dah nyanyi. Wow factor الآن Ini nak nyanyi. سأقدم لكم هذا الاختراعات تحت الموضوع إنوفاتي.
Kanzul Bahthil Stop. Arab. Inovasi dalam bahasa Arab apa ya? Meeting Dalam bahasa Arab apa inovasi? Al-ibtikarat awil ikhtiraat. online. Al-ibtikar lah, ibtikar ataupun ikhtira'. Al-ikhtira'. Ibtikar ni benda yang kita cipta lah, macam penemuan baru kan, yang belum ada orang lain buat. Okey, kita baca abstrak. Jumlatul basitah, frasa ayat mudah adalah subtopik yang wajib dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Arab. Sekolah rendah bagi setiap, aku tutup lah. Bagi sekolah rendah, bagi setiap unit bermula dari tahap 2, tahun 456. Bagi murid tahun 4, istilah frasa al-jumlatul basitah merupakan perkara baru yang dipelajari. Dipelajarai, alamak. Salah. Nanti saya edit balik. Dipelajari. Penguasaan tajuk ini penting, namun sebahagian besar murid masih perlu memahami dan menguasai sepenuhnya. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan bagi membaiki amalan guru dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah menyediakan satu permainan Kanzul Bahthil Arabi menggunakan aplikasi MyViewBoard. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan permainan bagi menarik minat murid mempelajari bahasa Arab melalui amalan pengajaran guru yang pelbagai dan terkini. Kajian ini juga difokuskan kepada teknik penggunaan permainan Kanzul Bahthil Arabi melalui aplikasi digital Whiteboard MyViewBoard kepada 5 orang murid tahun 5 Ruby sebagai peserta kajian. Data diperoleh melalui pemerhatian dan temu bual. Hasil dapatan kajian menunjukkan permainan Kanzul Bahthil Arabi ini berjaya meningkatkan kemahiran mengingat 12 frasa ayat mudah semasa mempelajari subtopik ini dalam setiap unit. Permainan Kanzul Bahthil Arabi juga berjaya membaiki amalan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Diharapkan dengan inisiatif ini, guru-guru dapat mengatasi masalah penguasaan murid terhadap frasa ayat mudah bermula dari darjah 4 lagi, memandangkan tajuk ini akan terus dipelajari sehingga darjah 6. Kata kunci dia, frasa ayat mudah, al-jumlatul basitah, permainan Kanzul Bahthil Arabi dan kemahiran mengingat. Pengenalan, saya merupakan seorang guru bahasa Arab di sebuah sekolah kebangsaan di Putrajaya. Saya ditugaskan untuk mengajar murid-murid tahap 2 di sekolah tersebut. Frasa ayat mudah merupakan antara topik yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid tahap 2 bermula dari tahun 4 sehingga tahun 6 seperti mana yang terkandung dalam sukatan bahasa Arab. Oleh yang demikian, murid-murid perlu menguasai tajuk frasa ayat mudah ini dengan baik agar membantu pembelajaran murid-murid di peringkat seterusnya. Refleksi pembelajaran dan pengajaran, saya merupakan seorang guru bahasa Arab di sekolah. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran saya kepada murid-murid semasa dalam kelas pada bulan Januari yang lalu, saya mendapati seramai 5 orang murid kelas 5 Ruby tidak mempunyai minat untuk mempelajari bahasa Arab dan tidak dapat menjawab latihan di dalam buku aktiviti bahasa Arab bagi tajuk frasa ayat mudah, ayat kata tanya dan kata jawab dengan baik dengan jawapan yang tepat. Tajuk ini merupakan tajuk penting yang perlu murid kuasai bermula darjah 4 sehingga darjah 6 kerana frasa ayat mudah merupakan tajuk asas kepada murid sekolah rendah tahap 2. Apabila melihat situasi ini, saya merasakan bahawa saya perlu memperbaiki cara pengajaran saya kepada murid dengan bahan bantu mengajar yang menarik minat murid dan lebih mengingati frasa ayat mudah ini dengan cepat. Malah saya juga turut bertanya kepada murid, punca mereka keliru dan tidak dapat membezakan frasa ayat mudah pada ayat kata tanya dan ayat kata jawab dengan betul dan tepat. Mereka mengatakan bahawa mereka keliru untuk meletakkan frasa ayat mudah tu apabila berada dalam ayat perbualan. Apa benda tu? Sama ada ayat kata tanya atau ayat kata jawab. Oleh yang demikian, berdasarkan daripada respon yang telah diberi oleh murid, saya terfikir untuk membantu murid 5 Ruby untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka hadapi dengan mencari satu permainan yang dapat menambah minat dan kefahaman. Kenapa eja jawab tu tulis huruf P ya? Suka di huruf P jawab pasti dia P. Tapi kena type balik kali kedua tu dia jadi B balik kan? Dan kefahaman seterusnya dapat mengingat 12 frasa yang mudah ini dengan betul dan tepat. Pengumpulan data awal, analisis telah dibuat untuk kesemua tinjauan masalah supaya data yang diperolehi sahih. Data awal dikutip berdasarkan pemerhatian awal dan sesi temu bual. Analisis pemerhatian awal semasa kelas online PDPR Google Meet tajuk frasa yang mudah didapati, murid kurang memberi respon dan tidak yakin dengan jawapan sendiri semasa ditanya oleh guru. Murid juga didapati menjawab dengan suara perlahan dan akhirnya memberi jawapan yang tergantung.
Murid juga keliru untuk mengingat dan membezakan ayat kata tanya dan ayat jawab pada frasa ayat mudah ini. Selain itu, murid juga kurang aktif mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan kerana beranggapan bahasa Arab adalah satu mata pelajaran yang susah, membosankan dan akhirnya tidak berminat untuk belajar subjek ini. Analisis temu bual. Sebelum memulakan tajuk pengajaran yang dah diajar, saya telah membuat sesi temu bual terlebih dahulu secara atas talian semasa PDPR Google Meet. Antara soalan yang ditanyakan kepada murid ialah, adakah kamu seronok belajar bahasa Arab? Adakah kamu merasa bosan belajar bahasa Arab? Apa itu ayat mudah yang kamu pernah belajar pada tahun 4 dahulu? Murid A menjawab, saya tak berapa fahamlah bahasa Arab ni, saya tak rasa seronok pun. Saya tak rasa apa-apa pun. Tak ada perasaan. Murid B juga menjawab, saya selalu rasa bosan belajar bahasa Arab sebab tak menarik. Ustazah selalu suruh buka buku teks dan baca sahaja. Murid C juga menjawab, saya tak pernah dengar apa itu ayat mudah Ustazah. Macam bahasa Melayu ke? Ada ayat penyata, ayat perintah ke? Ini bermaksud ingatan murid terhadap penguasaan tajuk ayat mudah sangat rendah. Hanya 10% sahaja ingatan murid terhadap isi kandungan tajuk tersebut, iaitu murid sekadar hanya pernah mendengar tajuk ayat mudah semasa darjah 4. Analisis dokumen, ada buat lembaran kerja sebelum dengan selepas, lepas tu fokus kajian. Kajian sepatutnya yang temu bual tu ada gambar murid kan, tapi memang tak sempat ambil lah. Cari-cari juga gambar-gambar sebenarnya semua dah terdelete dah. Tak boleh nak ambil lah. Mesti nanti mentor daripada IPG tu cakap mana awak ambil temu bual apa semua ni, tak ada bukti lah apa kan. Tengoklah, godek-godek lah kalau ada gambar budak PDPR ke apa. Yang Google Meet PDPR tu tak ada simpan langsung dari data aku. Untuk saya. Dia nak tengok idea nanti yang tu kemudian lah wujudkan. Dengar dulu dia cakap so tambah apa besok. Okay, kajian ini menambah baik amalan pengajaran guru bagi menarik minat murid terhadap mata pelajaran bahasa Arab dan membantu murid mengingat ataupun menghafaz 12 frasa yang mudah melalui permainan Kanzul Bahasa Arabi menggunakan aplikasi MyViewBoard. Objektif kajian ini dijalankan berdasarkan berikut. Pertamanya, menarik minat murid mempelajari mata pelajaran bahasa Arab yang dianggap susah melalui permainan Kanzul Bahasa Arabi ataupun terjemahan game menggunakan aplikasi MyViewBoard. Keduanya, meningkatkan kamera mengingat 12 frasa yang mudah dengan betul, mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta memupuk semangat buku pelajaran. Aku 100 kali dah baca objektif. Esok baca lagi laju boleh tengok. Kalau membaca je memang dia kata tahu benda budak ni. Aduh, soalan kajian dekat 1 kali dah baca. Soalan kajian yang dijalankan ini akan menjawab persoalan kajian yang berikut. Bagaimanakah permainan Kanzul Bahasa Arabi dapat menambah balik amalan saya dalam menarik minat murid mempelajari bahasa Arab dan membantu murid mengingat 12 frasa yang mudah dengan betul. Nanti dan tu buang. Dua dan tak ada. Bantu murid mengingat 12 frasa ayat mudah dengan betul. Ini yang aku type ke, hang type bagi balik kat aku ni. Okey, peserta kajian terdiri daripada 5 orang murid di Merubi SKPP 51 yang mempelajari bahasa Arab. Tindakan yang dijalankan, saya menggunakan model Chemist and Max Taggart juga sebagai asas kerangka konseptual. Kajian ini menjalankan konseptual kajian untuk menjalankan pendidikan ini. Model ini dipilih kerana menurut Khairuddin Ibrahim Zaridah 2016, model ini merupakan model penyelidikan tindakan yang popular dalam kalangan pengamal pendidikan dan guru-guru di Malaysia kerana ia mudah difahami dan dikendalikan. Selain itu, pada pendapat saya, model ini amat sistematik dan terperinci. Action Research Cycle merupakan asas kepada model ini. Terdapat 4 elemen utama yang merancang, bertindak, memerhati, merefleks ni kan. Catagan ni nak saja masukkan sebagai lampiran dalam jadual pelaksanaan kajian perancangan tindakan. Ada 4. Pertamanya, pendekatan didik hibur, memainkan video lagu nama, makanan dan minuman yang mempunyai 12 frasa yang mudah. Aktiviti kedua, membuka keimbasan yang terdapat jawapan di belakangnya seperti memori game. Aktiviti ketiga, melambung dadu bagi menentukan kumpulan. Kumpulan yang paling banyak menjawab soalan dengan betul dikira pemenang. Dan aktiviti keempat, murid memilih permata, mencari gambar jalan peti harta karun, menampal dan menulis 12 frasa yang ringkas. Sama ada murid boleh menyelesaikan kata tanya berdasarkan gambar yang dipilih. Aktiviti jadual. Berdasarkan jadual di atas, murid akan melalui sebanyak 4 jenis aktiviti yang berbeza, iaitu pada aktiviti 1, guru akan memainkan video lagu nama, makanan dan minuman yang mempunyai 12 frasa yang mudah, iaitu guru menggunakan pendekatan didik hibur. Pada aktiviti 2, guru akan meminta murid membuka keimbasan yang terdapat jawapan di belakangnya. Pada aktiviti 3, guru akan meminta murid melambung dadu. Kumpulan yang paling banyak menjawab soalan dengan betul dikira pemenang.
Manakala aktiviti terakhir ialah guru meminta murid memilih belian dan mencari gambar di dalam peti harta karun. Murid menampang dan menulis semula 12 frasa ayat ringkas sama ada murid boleh menulis ayat kata tanya atau ayat kata jawapan mudah berdasarkan gambar yang dipilih sambil menyebut ayat yang dia tulis tu. Sebenarnya tak semestinya dua ayat kata tanya ataupun ayat kata jawab yang dia kena tulis. Salah satu pun dah dikira dia menguasai. Pelaksanaan aktiviti 1, nyanyian video YouTube lagu nama makanan dan minuman yang mempunyai 12 frasa yang mudah. Murid memainkan, penat ni baca. Murid memainkan lagu nama makanan dan minuman yang mempunyai 12 frasa yang mudah. Versi lagu jalur gemilang dan meminta murid menyanyikan bersama-sama sambil melihat skrip yang terdapat di dalam buku teks bahasa Arab tahun 5. Memang dah ada dah pun dalam buku teks bahasa Arab tu. Soalan tugasan kepada murid, aktiviti nyanyian sangat menghiburkan juga santai. Tak payah baca dok. Esok pun tak payah baca dah semua-semua ni. Sebab dia bila pelaksanaan aktiviti 2 tu dia ada soalan dan juga refleksi untuk aktiviti tu. Sama ada murid boleh menguasai ataupun tak kan. Tak apa, baca je dulu. Kat sini baca dulu. Saya nak tengok dia ada tetapkan masa tak besok nak tengok je dalam grup. Ada masa? Tak, terus dia baca. Saya nak tengok dalam grup Telegram dia ada tetapkan masa tak. Pelaksanaan aktiviti 2 memperkenalkan aktiviti membuka keimbasan memori game. Murid diminta membuka keimbasan. Diminta nanti tambah. Membuka keimbasan digital yang terdapat jawapan di belakangnya dan murid membaca terlebih dahulu ayat kata tanya sebelum jawapan ayat kata jawab dibuka. Murid meneka terlebih dahulu jawapan yang betul berdasarkan gambar pada keimbasan tersebut. Dia bukannya, maksudnya soalan tu dia baca dulu, memang ada kat depan tu, sebelah dia ada gambar. Kalau dia dapat jawab jawapan kat belakang, baru jawapan tu dibuka di belakang. Kalau betul, cukuplah cikgu nak bagi token ke apa kan. Dia banyak sini kat sini game dia. Soalan tugasan kepada murid, apakah jawapan ayat kata jawab yang mengandungi 12 frasa ayat mudah itu? Apakah jawapan ayat kata jawab yang kamu baca di hadapan tu kan, contoh. Ayat dia macam tu lah. Sebelum murid ni kan, sebelum murid buka jawapan kat belakang kad tu. Bila jawapan dia dah baca tu kalau betul semua kawan-kawan tepuk tangan ke macam tu kan. Best lah. Aktiviti 2 ni pun dah best dah. Belum lagi aktiviti 3 dan 4. Yang 4 memang budak murid sangat-sangat menunggu-nunggu pelajaran bahasa Arab. Ya. Murid teruja menjawab ayat kata jawab yang mengandungi 12 frasa yang mudah berdasarkan gambar pada keimbasan yang menarik dan berwarna-warni. Sambil murid Sambil murid mengingat semula video lagu yang telah dimainkan pada aktiviti 1, aktiviti ini membantu murid mengukuhkan lagi ingatan, seterusnya menghafaz 12 frasa yang mudah berikut. Itulah ayat-ayat dia tu. Ayat tu di bawah dia gambar. Ayat maksud ada gambar. Yang ni ayat kata tanya, kat belakang ni nanti frasa ayat mudah, dalam bentuk ayat kata jawab. Yang ni lah yang dia kena teka dulu apa jawapan kat belakang tu berdasarkan video yang dia dah dengar tu kan. So dia kena bagi perhatian bila dia dengar video yang untuk aktiviti pertama tadi. Okay, next. Pelaksanaan aktiviti 3 memperkenalkan aktiviti melambung dadu. Murid diminta membentuk 2 kumpulan. Selepas membentuk 2 kumpulan, murid diminta melambung ayat ni aku tak tahu dah betul ke tak. Sebabnya macam banyak kali berulang. Aku buat je lah. Murid diminta membentuk 2 kumpulan. Sepatutnya selepas membentuk 2 kumpulan ataupun kalau tak, sebab macam keliru. Kalau kata selepas membentuk 2 kumpulan, sekali kan tak tiba-tiba ada kumpulan pula. Masing-masing bentuk kumpulan. So aku masukkan murid diminta membentuk 2 kumpulan. Selepas membentuk 2 kumpulan, maksudnya berkumpulan 2 kali. Tak tahu lah ayat macam mana yang bagus. Aku memang tak kerti nak ringkaskan dah. Murid diminta melambung dadu bagi menentukan kumpulan. Kumpulan yang paling banyak menjawab soalan dengan betul dikira pemenang. Soalan tugasan kepada murid, sila lambung dadu, pilih gambar dan suaikan ayat kata tanya dan ayat kata jawab yang mempunyai 12 frasa yang mudah berdasarkan gambar yang kamu pilih. Ini pun sangat menarik. Refleksi aktiviti 3, murid teruja untuk melambung dadu. Sebab dia tak pernah lambung dadu kan dalam bentuk digital. Selama ni kalau tak ada dadu memang tak ada dalam lambung-lambung kan. Kalau betul-betul dadu betul. Kalau benda tu kita kena bawa. Tapi bila di dalam bentuk digital ni dia macam seronok. Tambah kalau dia guna laptop Kimi tu kan. Memang saya tanya lagi berapa ringgit benda ni, berapa ringgit benda ni. Dia ingat berapa ringgit, benda tu kan 3,000 kan. Kimi punya laptop best dia kata. Murid teruja untuk melambung dadu dan menjawab soalan dengan betul. Ini kerana kumpulan yang paling banyak dapat menyesuaikan
menyesuaikan tu sebenarnya dia ni yang tu apa ya? Sesuai lah kan? Maksudnya? Macam mana? Yang Wafiq tu, Wafiq dalam bahasa Arab dia Taufik. Wafiq padankan, sesuaikan. Ya. Yang paling banyak dapat memadankan lah kan? Ayat kata tanya. Yang mana ya? Dapat? Refleksi aktiviti 3, murid teruja untuk melambung dadu dan menjawab soalan dengan betul. Ini kerana kumpulan yang paling banyak dapat memadankan ayat kata tanya bersama ayat kata jawab dengan betul. Dapat betul lah, menyesuaikan, lebih kepada menyesuaikan keadaan kan. Dapat apa? Menyuaikan ke memadankan? Memadankan rasanya. Menyesuaikan keadaan. Dapat yang banyak, yang paling banyak mendapat padanan ayat kata ayat ke apa? Yalah ayat kata tanya tadi tu bersama ayat kata jawab tu. Yang paling banyak dapat memadankan lah kan? Yang paling banyak mendapatkan padanan ayat ya. Yang paling banyak mendapatkan padanan ayat. Boleh je. Juga. Padanan ayat. Paling banyak mendapatkan padanan ayat. Boleh lah. Ayat kata tanya. Jawab awak semua pergi belakang. Jawab tu semua pergi belakang. Ayat kata jawab dengan betul dikira. Laptop awak tu dia tertukar, dia macam tu Apa setting laptop awak tu. Awak nak eja B ke nak eja P sebenarnya? Memang nak eja B lah, bahasa Melayu. Laptop tu setting Setting dia aku tak tahulah. Nak setting bahasa Melayu ke bahasa Inggeris campur aduk ke kan nak tahu. Jadi basuh-basuh. Apa? Dengan menaiki tangga. Mana ayat tadi? Tak habis baca lagi. Belum tak. Dia tak tetapkan masa tau. Jadi suka hatilah nak tu sebab dia bukan pertandingan sangat pun, dia macam nak pilih dia nak pilih yang terbaik. Dia nak pilih yang terbaik penulisan ke masa bentang esok? Rasanya besok dia nak pilih yang terbaik untuk bentang dalam convention. Sebab dia tak ada suruh buat slide pun. Dia nak tengok kita ni penulisan ni. Baca baliklah. Murid juga ayat katanya kan. Murid juga berlumba-lumba untuk sampai ke garisan piala penamat. Sebab kat sini dia ada tangga untuk dia naik ke garisan penamat. Untuk dia naik ke garisan penamat tu, di atas garisan penamat tu ada tangga kumpulan dia. Bawah. Next. Dengan menaiki tangga yang disediakan di atas papan digital whiteboard ni lah. Dan aktiviti ini menyalahkan lagi sikap kerjasama berkumpulan sebab sama-sama berlumba-lumba nak menangkan kumpulan sendiri kan. Pelaksanaan aktiviti 4, memperkenalkan aktiviti mencari harta karun, menampak dan menulis 12 frasa yang mudah. Murid diminta memilih pemata, mencari gambar di dalam peti harta karun, menampak dan menulis semula 12 frasa yang mudah berdasarkan gambar yang dipilih tadi dalam ruang papan digital whiteboard yang telah disediakan. Murid yang paling banyak menjawab soalan dengan betul dan berjaya sampai ke puncak penamat harta karun dikira pemenang. Soalan tugasan kepada murid, sila pilih pemata kamu, cari gambar, tampal dan tulis semula 12 frasa yang mudah berdasarkan gambar yang kamu pilih di tempat yang ustazah sediakan. Refleksi dia, murid teruja untuk memilih pemata dan sangat berlumba-lumba lah untuk sampai ke penamat peti harta karun tu dan menjawab soalan dengan betul. Ini kerana murid yang paling banyak dapat menjawab 12 frasa yang mudah dengan betul. Katakan dia boleh dapat 3 pun, tapi kawan dia boleh dapat 1, dia kira boleh sampai ke garisan penamat juga kalau dia cepatlah sebab ikut giliran. Dan berjaya sampai ke penamat peti harta karun dikira pemenang. Murid juga berlumba-lumba untuk sampai ke peti harta karun penamat yang disediakan dalam digital whiteboard. Dan aktiviti ini dapat memupuk persaingan yang sihat dalam kalangan murid. Inilah dia punya papan tu. Dapatan daripada permainan ini berjaya membantu mencapai objektif. Analisis hasil kerja murid juga dan pemerhatian menunjukkan murid sangat teruja dan berjaya menarik minat serta dapat membantu murid lebih cepat mengingat 12 frasa ilmu dengan betul dan dapat memahami dengan lebih jelas apa yang diajar oleh saya selaku guru berbanding dengan menggunakan kaedah konvensional. Saya telah meminta murid menyanyi, membaca, bermain, harta karun dan menulis 12 frasa yang mudah. Murid lebih teruja dan seronok menjalankan tugas yang diberikan. Kesan ke atas amalan kelima. Tak payah baca ke panjang ni.
Berikut merupakan dapatan sebelum dan selepas. Berikut adalah merupakan dapatan sebelum dan selepas tu kita buat ujian pra dengan post dalam bentuk lembaran kerja. Memang sangat berbeza lah. Sebab ada yang salah 3, ada yang salah 1, 2. Lepas pada tu semua betul. 6-6. Untuk murid yang lemah refleksi. Kajian ini menunjukkan permainan kan supaya senang dapat menarik murid-murid mempelajari bahasa lain yang agak susah. Tidak penting, selalu merasa bosan, cepat jemu dan juga dapat membantu murid mengingat 12 bahasa yang mudah dengan betul. Nilai kerjasama dan wujud persaingan sihat juga kreativiti dan inovasi murid dalam menulis semula 6 kata ayat tanya dan 6 kata jawab mengumpulkan lagi ingatan murid tu kan. Cadangan susulan adalah dia punya tu. Berapa muka surat dia pun 10. Tapi aku baca penat dia pun. Dia dia punya. Okey, tahniah. Seterusnya Kak Asia ke Mazida? Siapa? Sekejap tengok. Kak Asia ke Mazida? Assalamualaikum. Mazidah. Apa? Mazida, are you ready? Mazida. Okey. Ya. Okey, nak dengar tadbikiah. Okay, kena baca semua ke? Sekejap saya share. Kotak dan mana dia ni? Mana? Ni yang saya dah edit. Rainbow Ikro pula ni, sekejap. Saya dah edit dah yang punya tu. Okay. Mana one to one. Saya dah letak dekat dalam tu yang dah dibaiki tu. Letak mana? Dekat dalam Google Drive tu saya dah masukkan dah semua orang punya. Okay. Nanti saya bagi yang soft copy saya ni sebab takut nanti yang awak punya takut bagi yang lama pula kan. Nanti saya dah edit lah, yang dah betulkan lah ni. Okay, Mazida. Allah nak cakap apa ni? Baca je. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk One to One menguasai bacaan Iqra dalam kalangan murid tahun 6. Okey, saya Mazidah binti Abdul Hajat dan pembantu saya Nur Syuhaida binti Hashim daripada Sekolah Kebangsaan Persin 51. Sedap. Pakai speaker apa tu? Macam pakai speaker mahal je. Paling mahal lah ni. Pakai handphone ke pakai laptop tu? Handphone je. Oh, betul lah handphone mahal lah tu. Okey, tak apa, teruskan. Pandai ha. Keupayaan membaca merupakan asas kepada murid untuk menguasai sesuatu ilmu pengetahuan. Sudah menjadi amalan setiap Muslim dalam membaca Al-Quran pada setiap hari. Namun terdapat segelintir murid yang masih lemah dalam menguasai bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah kerana murid masih berada di tahap bacaan Iqra. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan dan kaedah pengajaran yang pelbagai dalam memberi bimbingan khusus untuk menarik minat murid mengaji Iqra serta menguasai bacaan Iqra dari Iqra 1 hingga Iqra 6. Ada hilang pula. Apa hilang? Tak ada. Aku punya slide. Ada dia hilang pula dah. Jap. Okey, bagi mengatasi masalah ini, saya telah melaksanakan program kelas one to one yang menggabungkan pelbagai kaedah dalam proses pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Data diperolehi melalui pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan program kelas one to one telah berjaya membantu murid menguasai Iqra 6 dan juga berjaya meningkatkan keyakinan murid dalam bacaan dengan mengikuti kaedah bacaan tajwid yang betul serta berjaya mendisiplinkan murid untuk mengikuti kelas tasmik mengikut jadual yang telah ditetapkan. Program kelas one to one ini juga berjaya membaiki amalan pengajaran guru di dalam bilik darjah. Diharapkan dengan inisiatif ini dapat membantu guru-guru mengatasi masalah penguasaan murid membaca Iqra 6 terutamanya bagi murid-murid tahun 6. Saya juga bercadang untuk mencipta inovasi ataupun menggunakan aplikasi digital di masa akan datang bagi membantu murid bebas Iqra apabila berada di tahun 6 pada tahun berikutnya. Okey, kata kunci kelas one to one tasmik Iqra 6 kemahiran mengingat membaca. Okay, saya merupakan seorang guru bahasa Arab di SK Putrajaya Persin 51. Saya dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid bagi kelas tasmik tahun 6 yang terdiri daripada pelbagai latar belakang keluarga. Selanjutnya, hasrat panitia sekolah kami adalah untuk memastikan semua murid tahun 6 berjaya membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran.
Oleh demikian, murid-murid perlu menguasai bacaan Iqra' iaitu daripada Iqra' 1 sehingga Iqra' 6 sebelum memasuki bacaan juzuk 1 di dalam Al-Quran. Namun begitu, masih terdapat murid tahun 6 yang masih membaca Iqra'. Kebanyakan murid tahun 6 yang masih membaca Iqra' terdiri daripada murid-murid yang tidak mengikuti kelas kafah dan tidak mengikuti kelas mengaji Al-Quran. Selain itu, murid juga sering ponteng sekolah dan mempunyai disiplin yang lemah. Justru bagi memastikan kesemua murid berjaya memasuki juzuk 1 di dalam Al-Quran, saya telah melaksanakan kelas one-to-one kepada murid tahun 6 yang masih belum menguasai bacaan Iqra'. Woi, panjang lebar. Baru muka surat berapa tu? Baru muka surat 2 bertambah. Refleksi pembelajaran dan pengajaran. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran tasmik yang telah dijalankan pada bulan Januari yang lalu, saya mendapati seramai 2 orang murid kelas 6 pun masih lagi membaca Iqra'. Saya juga mendapati murid masih lemah dalam bacaan Iqra' mereka. Murid masih lemah dalam menyebut huruf hijaiyah dengan betul. Selain itu, murid juga tidak dapat membaca dengan bacaan yang bertajwid. Sebutan huruf hijaiyah yang betul dan bacaan mengikuti kaedah tajwid yang betul adalah amat perlu bagi setiap murid dalam menguasai bacaan Al-Quran dengan betul dan lancar. Melihat situasi ini, saya perlu mengambil inisiatif untuk memastikan mereka dapat menguasai bacaan Iqra' dengan betul dan lancar. Oleh itu, saya telah menambah baik kaedah cara ini hilang pula. Oleh itu, saya perlu menambah baik kaedah cara pengajaran saya kepada murid dengan menggunakan kaedah dan bahan bantu mengajar yang lebih menarik dan pelbagai. Saya juga turut bertanya kepada murid punca mereka masih lemah dalam bacaan Iqra' dan mereka menjawab bahawa mereka tidak dapat memberi tumpuan ketika membaca di dalam kelas serta masa yang singkat iaitu sejam seminggu sekali juga menyebabkan mereka mudah lupa dengan bacaan yang disampaikan oleh guru. Mereka juga tidak mengikuti kelas mengaji Al-Quran di luar waktu sekolah. Oleh yang demikian, berdasarkan daripada respon yang telah diberi oleh murid, saya terfikir untuk membantu 2 murid tersebut dengan melaksanakan kelas bimbingan Al-Quran atau kelas pemulihan Al-Quran untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka hadapi. Okay, pengumpulan data awal, analisis telah dibuat untuk kesemua tinjauan masalah supaya data yang diperolehi sahih. Data awal dikutip berdasarkan pemerhatian awal dan sesi temu bual. Okay, pada analisis analisis pemerhatian awal. Semasa kelas tasmik dilaksanakan, didapati beberapa murid kurang yakin dalam bacaan mereka dan mereka membaca dengan suara yang perlahan. Murid juga takut bercakap dan kurang bertanya serta kurang keyakinannya untuk menjawab apabila disoal. Murid juga kurang berminat untuk memperdengarkan bacaan mereka di dalam kelas kerana mereka malu dengan rakan murid yang lain yang telah pun membaca Al-Quran. Dengan respon negatif daripada rakan sekelas mereka juga, murid menjadi semakin hilang motivasi diri dan hilang semangat untuk memperbaiki bacaan mereka. Analisis temu bual, apabila mendapati 2 murid ini masih membaca Iqra', saya telah melaksanakan sesi temu bual secara individu bersama murid tersebut untuk mengkaji apakah permasalahan yang mereka hadapi ketika bacaan Iqra'. Antara soalan yang diajukan kepada murid ialah apakah punca kamu masih membaca Iqra'? Bagaimana perasaan kamu ketika memperdengarkan bacaan kepada guru? Murid yang menjawab, saya cepat lupa dan jarang mengikuti kelas mengaji Al-Quran dan tidak mengikuti kelas mengaji Al-Quran. Saya rasa malu dan takut kerana saya masih lemah dalam bacaan. Murid B menjawab, punca saya masih Iqra' adalah kerana saya sukar untuk menyebut huruf-huruf hijaiyah dan kadang-kadang keliru dengan baris dan huruf bersambung serta hukum tajwid. Saya rasa takut dan malas untuk membaca di depan guru. Punca saya masih Iqra' adalah saya kurang minat dengan subjek pendidikan Islam dan saya berasa subjek pendidikan Islam agak rumit kerana ada pelbagai topik dan bidang contoh ulum, jawi, ibadah dan lain-lain. Bila memperdengarkan bacaan pada guru, saya rasa resah dan gelisah kerana saya tidak tahu adakah bacaan saya ini betul atau salah kerana saya telah lupa apa yang telah saya baca pada kelas yang lalu. Hasil daripada analisis ini dapati 2 murid ini ini mudah lupa dan dalam bacaan mereka dan kurang pengetahuan mengenai hukum tajwid serta kurang keyakinan diri serta motivasi untuk meningkatkan kualiti bacaan mereka. Okey, ujian pratasmik, saya telah melaksanakan ujian pratasmik untuk melihat tahap pencapaian murid dalam sebutan huruf hijaiyah dan tahap bacaan mereka yang bertajwid dengan meminta murid membaca ayat-ayat dalam Iqra' 6. Saya meminta murid membaca 5 ayat
dan setiap ayat bernilai 10 markah. Jika ada kesalahan sebutan dan tajwid, markah akan dipotong. Saya dapati murid-murid masih lemah dalam menyebut huruf hijaiyah mengikut makhraj yang betul serta lemah dalam bacaan bertajwid dan keliru pada bacaan huruf hijaiyah yang bersambung seperti huruf ba bertemu kha. Macam itulah. Okey, analisis markah ujian pra-tasmid murid A 10/50, murid B 25/50. Okey, analisis dokumen. Tulis. Okey, fokus kajian. Fokus kajian ini adalah untuk mengkaji cara atau kaedah yang boleh digunakan untuk menambah baik amalan pengajaran guru bagi meningkatkan mutu bacaan murid untuk menguasai kesemua tahap bacaan Iqra' dan hukum tajwid melalui program kelas 1-to-1. Objektif kajian ini dijalankan berdasarkan objektif berikut untuk meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid untuk menguasai kesemua tahap bacaan Iqra', menarik minat murid untuk mengaji dan memahami hukum tajwid dalam bacaan mereka. Okey. Ramawati. Main pun. Faham. Banyak sangat cik. Baru Okey. banyak juga awak dengan Kausar panjang-panjang ayat dia. Saya tiru kat Kausar. Oh. Ya, memang sebiji pun ayat saya tu. Cuma dia tukar je Iqra' dengan Dia dah pasal masalah. lain. Saya Dia tiru ambil kat Kausar. kopi je. Dia ambil kopi je tu. Diam. Diam. Lain-lain mentor lain-lain. Okey. Kajian yang dijalankan ini akan menjawab persoalan kajian yang berikut. Bagaimanakah program kelas 1-to-1 ini dapat membantu murid tahun 6 untuk menguasai kesemua tahap bacaan Iqra' dengan mengikut kaedah bacaan hukum tajwid yang betul. Okay, peserta kajian terdiri daripada 2 orang murid nampa, seorang lelaki dan seorang perempuan dari SK Putra Jaya 51 yang belum membaca Al-Quran atau masih membaca Iqra' dan belum menguasai 5 asas hukum tajwid. Okey, tindakan yang dijalankan, saya menggunakan model Chemist and Mac Target 1988 sebagai asas kerangka konseptual kajian untuk menjalankan penyelidikan ini. Model ini dipilih kerana menurut Khairuddin Ibrahim Zaridah 2016, model ini merupakan model penyelidikan tindakan yang popular dalam kalangan pengamal pendidikan dan guru-guru di Malaysia, ayat kat Kausar juga, dan dikendalikan. Selain itu, pada pendapat saya, model ini amat sistematik dan terperinci. Action Research Cycle merupakan asas kepada model ini. Terdapat 4 elemen utama yang terdapat di dalam model ini iaitu tinjauan awal, merancang tindakan, melaksanakan tindakan serta memerhati dan akhir sekali mereflect. Next session. Okay, merancang, acting, refleksi, memerhati, observe. Okay, perancangan tindakan. Program kelas 1-to-1 dilaksanakan secara bersemuka atau video call pada setiap hari persekolahan di luar waktu PDP. Ini bertujuan untuk mengatasi masalah lupa di kalangan pelajar. Okey, aktiviti pertama perkara mengenal kaedah tikrar atau latih to be. Mengenal cara sebutan huruf hijaiyah dengan menggunakan aplikasi video dan audio melalui aplikasi YouTube. Kedua, mengklasifikasi kaedah tatbiqi atau tajwid. Okey, huruf-huruf hijaiyah dibagikan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu untuk menghasilkan 5 asas hukum tajwid. Yang ketiga, talaqi musyafahah, pengajaran dari lisan ke lisan. Murid mendengar bacaan guru secara bersemuka atau video call dan murid mengecam cara bacaan guru dan seterusnya mengikut cara bacaan guru. And then keempat, kaedah tasmid dan tashih. Murid memperdengarkan bacaan mereka dan guru memperbetulkan bacaan murid. Okay, berdasarkan jadual di atas, murid akan melalui sebanyak 4 jenis aktiviti yang berbeza, iaitu pelaksanaan aktiviti pertama mengenal dengan menggunakan kaedah tikrar atau latih to be. Di antara kelebihan kaedah ini, murid dapat menyebut huruf dan kalimah dengan betul dan fasih, menekankan sebutan ulangan serta boleh membezakan bunyi sebutan dengan pelbagai baris. Langkah 1, guru memperkenalkan semula huruf-huruf hijaiyah serta 29 bilangan huruf yang mesti diingati oleh setiap murid. Langkah 2, guru memainkan video daripada YouTube tentang cara membunyikan huruf hijaiyah dengan betul dan murid melihat dan mendengar video yang dimainkan. Terdapat 2 jenis video yang dimainkan iaitu video berbentuk lagu dan video berbentuk penerangan. Kemudian murid bersama-sama mengikut bacaan huruf-huruf tersebut. Langkah 3, latih to be menyanyi, membaca dan menyebut huruf hijaiyah tunggal dan bersambung bersama guru. Guru menyoal murid cara membunyikan setiap huruf hijaiyah dan guru memberi pujian kepada hasil usaha murid dalam melaksanakan latih to be tersebut. Refleksi aktiviti 1, murid kelihatan terhibur dan seronok menyanyi dan menyebut huruf hijaiyah.
serta menonton video tentang cara membunyikan huruf hijaiyah dengan penuh fokus. Sesi soal jawab juga berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif daripada murid. Next station. Ya, apa ni macam murid menyanyi. Nampak saya copy paste ya. Okey, pelaksanaan aktiviti 2 mengklasifikasikan kaedah tatbiqi atau tajwid. Okey, langkah 1 saya memperkenalkan nama-nama 5 asas hukum tajwid yang mesti diketahui iaitu iqlab, idgham bila gunnah, idgham al gunnah, izhar dan ikhfa. Langkah 2 saya telah membahagikan huruf-huruf hijaiyah mengikut 5 kumpulan hukum tajwid tersebut, kemudian melaksanakan latih tubi membaca ayat-ayat mengandungi 5 asas hukum tajwid tersebut dengan menggunakan online Iqra. Murid diminta melaksanakan latih tubi hukum tajwid melalui aplikasi WordWall. Kemudian di proyeksi aktiviti 2, murid sangat teruja dalam menjawab latihan dengan menggunakan aplikasi WordWall kerana soalan-soalan yang disediakan sangat menarik minat murid untuk menjawab. Okay, next station. Okay, ini di antara aktiviti-aktiviti dia. Data ringkas 5 asas hukum tajwid. Dan pelaksanaan aktiviti 3, talaqi musyaffahah, pengajaran bersemuka dari lisan ke lisan. Langkah 1 saya memperdengarkan dulu bacaan saya kepada murid, lalu murid mendengar bacaan saya secara bersemuka atau secara video call dan murid mengecam cara bacaan saya dan seterusnya mengikut caraan saya. Oh, lajunya hang. Laju. Okey. Sekiranya murid masih lemah, saya akan mengarahkan murid melaksanakan latih tubi atau tikrar bacaan dengan menggunakan digital Iqra. Dan refleksi aktiviti 3 ni, dengan mengikut bacaan guru dan digital Iqra, murid kelihatan lebih yakin dan berani untuk menyebut kalimah dan ayat-ayat bacaan mereka. Okey. Ini adalah murid ya. Dan pelaksanaan aktiviti 4, kaedah tasmi' dan tashih. Dan murid memperdengarkan bacaan mereka dan guru memperbetulkan bacaan murid. Langkah 1, murid memperdengarkan bacaan mereka kepada saya. Langkah 2, saya akan memperbetulkan bacaan murid. Langkah 3, sekiranya murid belum lancar, murid akan mengulang bacaan mereka dan memperdengarkan semula bacaan mereka kepada saya. Murid dapat membaca dengan betul selepas mendapat teguran daripada guru. Okay, next station. Okay, dapatan ini, program kelas 1-to-1 berjaya membantu mencapai objektif analisis hasil kerja murid dan pemerhatian menunjukkan murid sangat teruja dan berjaya menarik minat serta dapat membantu murid lebih cepat menguasai bacaan Iqra yang diajar oleh saya selaku guru berbanding dengan menggunakan kaedah konvensional. Saya telah meminta murid menyanyi, membaca dan memahami hukum tajwid melalui latih tubi WordWall online. Murid lebih teruja dan seronok menyiapkan tugas yang diberikan. Kesan ke atas amalan kendiri sebagai seorang guru pula, pelbagai kaedah dan teknik pengajaran perlu diaplikasikan mengikut kesesuaian supaya murid-murid mendapat impak yang sewajarnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya juga perlu mempelbagaikan teknik dan kaedah pengajaran bagi meningkatkan amalan kendiri saya. Penyelidikan ini telah memberi implikasi yang positif kepada amalan pengajaran saya. Sebelum ini, saya kurang memahami terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kesan daripada kajian ini, saya menjadi lebih prihatin terhadap murid-murid. Kajian tindakan ini juga telah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran saya sebagai seorang guru. Okay, after program ni, markah mereka akan dua-dua murid ni meningkat. Alhamdulillah. Okey, berikut merupakan dapatan sebelum dan selepas program kelas 1-to-1 dilaksanakan berdasarkan jadual ujian pra dan ujian pos di atas. Didapati sebelum program kelas 1-to-1 dilaksanakan, murid tertinggi hanya menguasai 50% kemahiran membaca ayat Al-Quran, manakala selepas kajian dijalankan didapati murid berjaya menguasai 90% bacaan dengan betul. Selain itu, murid juga berjaya menguasai bacaan Iqra. Alhamdulillah. Kajian ini menunjukkan program kelas 1-to-1 dapat menarik minat murid mempelajari Al-Quran dan ilmu tajwid. Murid juga menunjukkan perkembangan positif dalam menguasai bacaan Iqra. Kajian ini juga menyedarkan saya tentang usaha pencarian kaedah dan bahan bantu mengajar yang pelbagai serta mampu difahami oleh murid untuk menguasai bacaan Iqra dan Al-Quran adalah sangat penting. Cadangan tindakan susulan, secara keseluruhan murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan berkesan semasa pelaksanaan aktiviti ini dijalankan. Kesemua kaedah atau langkah yang saya gunakan dalam program 1-to-1 ini dapat membantu murid meningkatkan kemahiran membaca dan meningkatkan dan mengingat
Kemahiran membaca dan mengingat kerana terdapat beberapa kaedah yang menarik seperti latih tubi tajwid menggunakan word-word dan latih tubi membaca menggunakan aplikasi YouTube. Cadangan untuk peringkat seterusnya adalah saya ingin mencuba menghasilkan inovasi ataupun menggunakan aplikasi digital kepada murid lemah Al-Quran khasnya pada murid tahun 5 dan murid tahun 6 di masa akan datang. InsyaAllah. Okey, ini bahan-bahan rujukan saya ya. Nak kena baca tak ke? Tak apalah, Okay. ni banyak YouTube Tak payah kan. Okey, Okay. kata. Tahniah Ustazah Mazidah. Okey, boleh nanti saya bagi soft copy, boleh lancarkan lagi ya. Okey, Kak Sia Kena baca ready. semua mampus. Okay, thank you. Kak Sia ready. Cari Kak Sia punya. Kak Sia Rainbow Ikro. Okay, Rainbow. Rainbow. Apa jawapan? Tak apa Kak. Kena Kak cuba sekali seumur hidup ni. Kena ada sekali sepanjang perkhidmatan buat kajian tindakan. Terus Tahniah. Okay, boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kajian tindakan saya ialah meningkatkan penguasaan kemahiran membaca Iqra' 1 terhadap seorang murid tahun 2 Emerald menggunakan aplikasi Rainbow Iqra'. Saya adalah Nur Asia binti Muhammad. Okey, abstraknya ialah pembelajaran Al-Quran dimulakan dengan pembelajaran Iqra'. Asas yang kukuh dapat membawa murid membaca buku Iqra' dengan baik. Kajian ini difokuskan kepada pendekatan permainan bagi menarik minat murid mengaji Iqra' semasa kelas tasmik serta menguasai bacaan Iqra' 1. Terhadap seorang murid tahun 2 Emerald bagi mengatasi masalah ini telah menggunakan aplikasi permainan Rainbow Iqra'. Data diperolehi dalam tak nampak lah. Tak nampak? Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Terlebih, tak habis lagi. Oh betul, sorry. Sampai mana tadi? Masih abstrak lagi ya, sorry. Aplikasi Rainbow Iqra' juga telah meningkatkan minat murid mengikuti kelas tasmik. Diharapkan dengan inisiatif ini, guru-guru dapat mengatasi masalah penguasaan murid membaca Iqra' 1. Saya juga bercadang untuk mengekalkan penggunaan aplikasi Rainbow Iqra' ini di masa akan datang bagi membantu murid lain yang tidak berjaya menguasai Iqra' 1. Okey, pengenalan. Saya mengajar tasmik di kelas 2 Emerald. Saya mendapati seorang murid. Tak nampak orang. Nampak? Sampai mana Kak? Ya. Pengenalan dah ke belum? Saya macam Dah. Belum. Saya mengajar tasmik di kelas 2 Emerald. Saya mendapati seorang murid masih lagi membaca Iqra' 1. Sedangkan dia adalah murid. Dia adalah murid saya juga ketika di tahun 1 dan sudah 1 tahun membaca Iqra' 1. Saya melihat murid ini tidak ada perubahan walaupun saya masih mengajarnya pada tahun berikutnya iaitu di tahun 2. Pada tahun lalu, negara dilanda pandemik COVID, semua murid telah melalui pengajaran dan pelajaran di rumah. Di sinilah bermulanya saya memperkenalkan aplikasi Rainbow Iqra' kepada murid ini selepas dicadangkan oleh penelitian bahasa Arab sebagai intervensi kepada murid yang masih membaca Iqra' 1 ketiga di tahun 2. Semasa tahun 1, murid ini merupakan murid pemulihan. Apabila memasuki tahun 2, murid ini masih lagi membaca Iqra' 1. Beliau memiliki 3 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak sulung. Ibu dan ayah beliau masih bekerja. Beliau tidak mengikuti kelas kafa. Beliau juga tidak mengikuti kelas tambahan mengaji di luar meskipun menyedari tahap penguasaan bacaan Iqra' masih lemah. Refleksi. Saya merasa sangat kesal. Era tak nampak? tak nampak. Saya Refleksi, okey. Saya merasa sangat kesal kerana murid saya masih belum menguasai huruf hijaiyah tunggal. Sudah tentu saya membuat muhasabah diri dan merefleksi pengajaran dan pembelajaran saya di dalam kelas terlebih dahulu. Saya dapati PDP saya kurang menarik. Didapati PDP guru tanpa bahan bantu mengajar yang menarik. Saya sekadar menggunakan Iqra'. Murid sudah biasa melihat Iqra'. Setiap hari murid akan melihat dan membaca Iqra'.
semasa waktu tasmid. Guru juga mengetahui murid tersebut merupakan murid pemulihan. Murid pemulihan ini, Era, Okey. tak nampak? Murid pemulihan ini mempunyai daya ingatan yang tidak tahan lama tentang huruf hijaiyah yang mempunyai berbagai bentuk. Fokus kajian utama saya ialah memastikan murid dapat menguasai Iqra' 1 yang menjadi asas dalam pembelajaran Iqra' sebelum dapat menguasai Iqra' seterusnya dan akhirnya berjaya membaca Al-Quran dengan betul, lancar dan bertajwid. Pengumpulan data awal, analisis telah dibuat untuk kesemua tinjauan masalah supaya data yang diperolehi nampak tak? Terlebih. Okey, analisis pemerhatian awal. Semasa kelas tasmid dilaksanakan, didapati seorang murid kurang yakin dalam bacaan mereka dan mereka membaca dengan suara yang perlahan. Murid tersebut merupakan murid yang berwatak pendiam, patuh, duduk diam di tempat. Aku arahan guru dan duduk diam di tempat masing-masing. 2. Analisis temu bual. Apabila mendapati murid ini masih baca Iqra', saya telah melaksanakan sesi temu bual secara individu bersama murid tersebut untuk mengkaji apakah permasalahan yang dihadapi ketika membaca Iqra'. Antara soalan yang diajukan kepada murid ialah, kenapa kamu masih membaca Iqra'? Murid A menjawab, saya cepat lupa dan jarang mengikuti kelas mengaji Al-Quran. Okey. Boleh sambung. Okey. Terbatuk. 2. Saya tidak mengikuti kelas kafar. Ujian pratasmid saya telah melaksanakan ujian pratasmid untuk melihat tahap pencapaian murid. Didapati murid masih tidak mengecam huruf hijaiyah tunggal. Analisa markah ujian pratasmid murid A 7/10. Okey. 3. Analisis dokumen berdasarkan catatan buku rekod tasmid murid terdapat huruf yang dikuasai murid dan ada juga huruf yang masih tidak dicam oleh murid. Objektif kajian. A. Membantu murid menguasai bacaan Iqra' 1. B. Meningkatkan minat murid mengaji Iqra' 1. Soalan kajian. Kajian yang dilaksanakan ini akan menjawab persoalan kajian yang berikut. Bagaimanakah aplikasi Rainbow Iqra' berjaya meningkatkan kemahiran murid membaca Iqra'? 1. Peserta kajian. Peserta kajian ini adalah seorang murid lelaki dari kelas 2 Emerald. Murid ini belum menguasai Iqra' 1 walaupun sudah berada di tahun 2. Sepanjang pembelajaran semasa tahun 1, murid tidak dapat mengekalkan ingatan apa yang telah dipelajari. Tindakan jalankan pelaksanaan kajian tindakan saya adalah berpandukan pada model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1998. Model tersebut menyarankan 4 langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan tinjauan awal, observe, merancang tindakan, plan, melaksanakan tindakan dan memerhati, action dan mereflect. Kak Asia. Okey, 1. Tinjauan awal, pemerhatian awal terhadap seorang murid. 2. Merancang tindakan menggunakan aplikasi Rainbow Iqra'. 3. Melaksanakan tindakan dan memerhati. 4. Mereflek temu bual satu orang murid terhadap aplikasi yang digunakan. Kak Sia. Dengar. Okey, Terputus siap. ke? Okey. Okey, terus. Okey, jadual pelaksanaan tindakan minggu pertama ujian pra dan memperkenalkan Rainbow Iqra'. Minggu 2 penggunaan Rainbow Iqra'. Minggu 3 penggunaan Rainbow Iqra' dan ujian pos. Saya telah menggunakan aplikasi Rainbow Iqra' untuk membantu murid menguasai bacaan Iqra' 1 serta menarik minat murid membaca Iqra'. Kak Sia. Ya, okey. Okey. Okey, tak nampak. Teruskan. Kedapatan kajian. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan, pengkaji dapat membuktikan dengan penggunaan Rainbow Iqra' telah membantu murid untuk mengenali dan menguasai Iqra' 1 iaitu mengenali huruf hijaiyah dengan baik.
Framework Iqra mempunyai Iqra 1 di dalam aplikasinya yang membolehkan murid meneka huruf dan bunyi terhasil membolehkan murid belajar secara kendiri dan boleh mengulang-ulang huruf sehinggalah murid menguasai huruf tersebut. Hasil dapatan kajian menunjukkan penggunaan framework Iqra adalah sangat berkesan dalam membantu murid menguasai Iqra 1. Hasil analisis bacaan dan pemerhatian menunjukkan murid dapat menyebut dan membaca kalimah dengan baik. Murid yang dilihat lebih berkeyakinan. Alhamdulillah murid berjaya membaca Iqra 1 akhirnya. Amin. Refleksi. Murid dapat mengenal huruf tunggal. Berdasarkan kepada data Iqra yang telah dianalisis, dapatan kajian menunjukkan penggunaan aplikasi framework Iqra adalah sangat positif dan menggalakkan. Dapatan daripada data bacaan awal dan bacaan akhir murid menunjukkan peningkatan terhadap penguasaan murid dalam mengingat dan membuat perbezaan antara huruf-huruf hijaiyah tunggal. B. Kebaikan BBM online. BBM online ini sebenarnya dapat membantu murid untuk belajar secara kendiri. Murid boleh mengulang-ulang video hingga murid dapat mengecam huruf seterusnya dan dapat menguasai keseluruhan buku Iqra 1. C. Membantu meningkatkan minat murid. Hal ini dapat mencapai objektif kajian dan dapat meningkatkan minat murid dalam membaca Iqra 1. Selain minat, pelibatan dan kerjasama murid terhadap tasmid juga dapat dipertingkatkan berdasarkan soal selidik dan pemerhatian yang dilakukan terhadap murid. Cadangan tindakan susulan, saya bercadang untuk mengekalkan penggunaan aplikasi framework Iqra di masa akan datang. Bagi membantu mana-mana murid yang masih belum menguasai Iqra 1, saya juga akan membuat perkongsian kepada semua guru yang mengajar murid Iqra 1. Saya mendapati aplikasi framework Iqra telah memberikan impak yang baik kepada murid yang terlibat. Ia amat mudah dikendalikan melalui telefon mudah alih. Rujukan aplikasi framework Iqra dan kompleks jurnal kajian tindakan peringkat wilayah Ketua Putrajaya. Okey. Itu je Ara. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalam. Baiklah. Okey. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pembentang kerana berjaya menyiapkan tulisan kajian tindakan dan juga telah berjaya membuat sesi raktai sebelum kita membuat pembentangan terakhir besok di EP sebagi. Saya ucapkan semoga berjaya lah, semoga semuanya mendapat markah yang tinggi dan terpilihlah untuk top 3 dan selanjutnya. Okay, ada apa-apa? Wah, Kimi dah left group Dia dah. Okay, saya rasa cukup sekadar ini dahulu. Saya doakan semoga berjaya besok. Saya akan apa? 4 orang ya Soe. Kita 4 Ya. orang. Kalau kita 4 orang lah. Ni sekejap nak screenshot sekejap handphone tu dah bengong, dia dah penuh dah, tak boleh. Dia tak boleh. Sekejap. Nak screenshot sekejap. Esok pukul 8 Pukul 8.30, 8. Besok tu bolehlah datang awal, ada sarapan dulu kan. dia kata terus ke bilik tu. Ada sarapan dulu kan. Dia sekolah lain ada kan? Selalunya ada makan dulu kan Ustaz kan. Biasa dia makan lah. Kalau catering tak awal sampai ada makan lah. Sambil dia nak biasalah dia tulis 8 lebih nak bagi time lah tu kan. Sabtu yalah. Dah tu Isnin cuti. So yang nak balik kampung jauh tu tak boleh lah, kena bentang dulu. Okay, sampai sini saja dahulu. Kita jumpa Jangan lupa besok. kopi nak print. Semoga berjaya. Okay, jangan lupa kopi tu. Ya, terima kasih. Tahniah semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Baik-baik. Terima kasih Ara. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Salam.